faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Tuhannya. Jadi macam mana kita nak kenal Allah kalau ciptaan Allah yang kita nampak, yang kita boleh sentuh, ini pun kita tak kenal, mana mungkin kita nak kenal Allah. Jadi wajib kita kenal diri, dan bukan sekadar kenal diri, tapi kenal potensi. Dan yang paling penting, hari ini kalau dapat ada peluang, kita perkasakan potensi kenal diri, maju ke depan sampai mati, insyaAllah. Masya Allah Datuk. Alamak, itu dia punya mukaddimah tu Datuk, intro tu. Luar biasa Datuk. Itu dia, tuan-tuan dan puan ya, bagi mereka yang mungkin hari ini pertama kali berkenalan dengan Datuk. Inilah dia Datuk, guru kita Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Dan siapa yang first time bagi tahu? Jaranglah tuan-tuan dan puan ya, hari kita kecil dulu lagi kita dah kenal dengan Datuk Muhammad Fadilah Kamsah untuk mengenali diri Datuk. Sebenarnya kita dah kenal, orang kata macam kita dah kenal diri kita ni daripada kecil Datuk. Kita faham tingkah laku kita. Cuma kadang-kadang ni kita tak boleh nak mengaku kita nakal. Kita tak boleh nak cakap kita ni dah baik, kita jahat ke kita mencuri. Kadang-kadang kita sorokkan benda yang buruk tu Datuk pada kita. Adakah benda tu juga bagi efek pada masa depan? Dan bagaimana seseorang lain yang memandang tu kepada kita tu? Kadang-kadang dia cakap kita jahat, dia cakap kita bodoh, dia cakap kita macam tak berkemampuan untuk lakukan ni. Itu kadang-kadang tu dia menjadikan diri kita ni agak down Datuk. Dia bawa sindrom orang bully masa kecil sampai ke sekarang ni. Itu yang potensi tu tak berapa nak berkembang Datuk. Ada beberapa orang coaching saya tu, dia kata orang cakap dia macam ni. Dia terkesan sungguh-sungguh Datuk. So macam mana dia nak heal, nak pulihkan tu Datuk? Mungkinlah ada di antara sahabat-sahabat yang mungkin ada pengalaman dulu. Siapa ada pengalaman macam tu dulu? Dulu-dulu selalu kena bully, dulu-dulu orang marah, dulu-dulu ni. Dan dia rasa tersisih lah Datuk. So macam mana tu Datuk? Sila Datuk. Itu 2-3 perkara ni. 2-3 perkara yang cakap tu macam simple, macam senang. Tapi 2-3 lapis dia punya persoalan yang berat-berat tu. Nampak macam simple je. So sebenarnya yang pertamanya, kita kena ingat hakikat bahawa tidak ada siapa-siapa dalam dunia boleh menghina kita ataupun menjatuhkan kita, mendownkan diri kita kalau kita tak izinkan. Itu sebabnya Tok Abah pernah tengok cerita, tak sengajalah 20 tahun yang lepas tengok cerita Hindustan. Love Story 1953. Cerita Hindustan, Anil Kapoor dengan Monisha Koirala. So masa salah satu babak yang Tok Abah terkesan, malam tu pukul 12 malam Tok Abah seorang. Memang tak ada keluarga pun, outstation Tok Abah seorang kat rumah. Heroin bertanya kepada hero, "Nam kya hai?" Siapa nama awak? "Nam kya hai?" Wah, boleh siapa nama tahan. kamu? Jadi kalau Tok Abah jawab dalam bahasa Hindustan, semua tak faham. So Tok Abah jawab dalam bahasa Melayu lah. Okey. Apa kata Anil Kapoor? Tak ingatlah nama role dia. Tapi Anil Kapoor jawab, "Apa ada pada nama? Sebab kalau aku ni api, engkau panggil aku air, aku tetap panas." Wow, Tok Abah terus capai buku Tok Abah, terus coba catat. That was 20 years ago. Kalau aku ni api, engkau panggil aku air, aku tetap panas. Kalau aku ni air, engkau panggil aku api, aku tetap dingin. Wow. Kalau aku ni api, engkau panggil aku air. Kalau saya tahu, saya yakin saya ni boleh buat kerja. Awak kata, "Tak mampu Zul, kau macam muka kau ni muka Jawa." Tak boleh. Tak boleh. Dia kena muka macam Zul Arifin. Macam Tok Abah tu muka Zul Arifin. Boleh. Dia boleh maju ke depan. Macam muka Jawa macam kau ni. Allah. Contohnya. So ingat ya, kalau kau panggil aku air, tapi aku api, aku tetap panas. Itu sebabnya kadang-kadang kita ni terbawa-bawa ya, kita ikut logik, ikut emosi bahawa semua orang kata aku tak boleh. Tu untuk Abah ingat kata-kata Frank Sinatra apa? Dendam yang terindah ialah bila kamu berjaya dengan luar biasa bila orang kutuk kamu. Macam muka kau ni boleh berjaya. Itu yang kena pada Frank Sinatra. Frank Sinatra tak dikutuk, dihina. Macam muka kau ni suara macam katak ni boleh survive ke? Dia jadi penyanyi yang hebat. Kalau ada konsert, 100,000 orang datang, berjuta dia dapat setiap kali konsert. Buat filmnya maju dan dia jadi multi-millionaire. Dia kata itulah cara saya membalas dendam pada orang yang mengutuk saya dengan berjaya dengan paling hebat. Of course yang ketiganya, kemaafan, dendam yang terindah. Kalau orang
kutuk kita, kata kita baling dia dengan kemaafan, balas dengan kemaafan, dengan doa, dengan puji-pujian, dengan hadiah, dengan sentiasa ceria depan dia. Dan kalau orang kutuk dia, kita bela dia. Bayangkan orang yang mengata kita, katalah coach guru Teddy mengata saya, tapi bila orang kata dia, saya akan defend dia, kau, saya bagi hadiah. Sebab bila guru Teddy mengata saya dapat pahala percuma. Kita tahu tu, tapi kadang kita tak pakai logik, tak pakai pemikiran, maka kita pakai emosi, maka Teddy mengata aku, tengok macam mana aku nak. So kita tukar cara kita berfikir. Ingat, tidak ada orang boleh menghina kita kalau kita tidak izinkan dihina kita. Kalau aku api, engkau kata aku air, 1000 tahun pun aku tetap panas. Ya? Dan Tok Abah sejak umur 25 dah pasang satu target. Kalau orang masa tengok cerita P. macam mana saya tak marah? Saya diketuk kepala saya 3 kali kau. Dia ketuk kepala aku 3 kali macam kepala aku ni tak bayar fitrah. Dia punya limit 3 kali. Zaman dulu kan, kau usik aku 3 kali setiap kau. Aku balas, aku mengamuk. Sebab kita ambil uduk 3 kali basuh. So limit kita 3 kali. Itu sebabnya kadang-kadang banyak orang down. Kena kutuk 3-4 kali, down. Sebab 3. So Tok Abah pesan pada diri Tok Abah when I was 25. Baru graduate aja, baru nak jadi pensyarah. Tok Abah kata, kalau orang mengata aku, kacau aku 1000 kali, mungkin aku akan mengamuk. Itu Tok Abah. Tinggikan Tok Abah punya level. Because tidak ada orang boleh mengata kita, boleh mematahkan semangat kita kalau kita tak izinkan. Tapi kita ni manusia biasa. So kita ada limit. So naikkan limit itu. Kalau kebanyakan cerita piramid kata, kau kalau kata aku 3 kali siap kau. Aku sekali okey, 2 kali okey. Kalau 3 kali siap kau. Itu limit 3 kali. So kita naikkan ke 1000 kali. Sama juga, kenapa 1000 kali? Sebab baby, ni semua tahu dah. Baby masa cucu Tok Abah ada 2 orang, ya, yang umur dah pandai dah berjalan dah, tapi masa mereka nak belajar bertatih-tatih, ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 kali. Ya, minimum 1000 kali sebelum berjalan dengan stabil dan akhirnya berlari. Tapi baby yang umur 11 bulan, 10, 12 bulan ini, dia tak pernah patah semangat. 12 bulan tak patah semangat sampai berlari. Now baby yang umur 25, 30, 35, ya, baby Ijol tadi, ya, baby Ijol. Aduh, baby Ijol. Boleh tak lah, ya. Okey. Kalaulah umur 25, 35, 45 ini baru 3, 4, 5, 6, 10 kali jatuh, terus patah semangat, awak telah menghina, ya, diri awak. Sebab baby yang dulunya masa umur 12 bulan 1000 kali jatuh masih ada dalam diri awak. Kata pakar psikologi apa? In every man there is a small baby boy. In every woman there is a small baby girl. Artinya sifat baby yang ada dalam diri kita ni masih ada. Macam Coach Zul, dia ada macam sifat baby. Sebab Coach Zul kata dia belum cerai susu. Coach Zul belum cerai susu. Jadi dia ada sifat baby. Jangan ya. Ni jangan kata, "Oh, tak ada, aku dah cerai susu." Kau jangan buat pasal. Ijul pun saya ingat belum cerai susu. Yang faham. Tiba-tiba guru Teddy jadi Zul Arifin. Kau jangan. Muka kau dari depan ke belakang tak ada macam Zul Arifin. Kau melampau. Zul Arifin tu macam Tok Abah. Tok Abah kau dari belakang tak ada beza dengan Zul Arifin. Dari belakang ni sama. Okey, baik. Terima kasih Syarazi. Aku suka kau. Geng-geng Dadamiah ni memang bagus. Aku tahu ya. Aku jangan main-main. Okey, itu satu perkara lah. So ini bukan teori ya. Ini bukan teori, ini praktikal sebab Tok Abah ni orang sains yang belajar psikologi, ya. So kita ni sebenarnya tak kenal diri kita, tak tahu potensi sebenar, tak tahu hati kita, sampai kita kadang-kadang patah semangat, kecewa. Bak kata Coach Zul tadi, jadi jiwa mangsa, ya. Maka kita rasa memang down. Ingat ya. Tidak ada orang boleh buat awak down kalau awak tak izinkan. Awak down sebab awak memilih untuk down. Tapi kita manusia biasa. Betul. Kita manusia. Tapi awak tak kenal diri awak. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji kita melampaui batas kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. Jadi Allah tahu apa pun ujian, baik bankrupt ke, hilang duit ke, 500,000 ke, 1-2 juta ke, sebenarnya Allah tahu kita mampu untuk menanggung ujian itu. Cuma kita tak kenal diri, tak kenal potensi diri, tak kenal diri kita yang sebenar. Kenal, nama aku
Fadilah Kamsah. Takkan aku tak kenal. Aku tahu perangai aku gini-gini. Aku suka makan mi goreng mama. Aku suka minum teh tarik. Aku tahu. Nah, bukan itu yang kita masukkan. Lebih dari itu. Ya, apakah X factor dalam diri kita yang kalau kita serlahkan, kita akan jadi aset kepada diri, keluarga, ya, masyarakat, malah dunia. Sebab khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Dan ingat satu hakikat yang sangat-sangat besar yang kita terlepas pandang. Ya, penduduk dunia ada 8 bilion. Tapi tanpa Coach Zul, tanpa Cikgu Teddy tadi, Guru Teddy, tanpa Yumidin Luqman, tanpa Coach Ijul, tanpa Ajur Rahman, ya, tanpa Jalini Alias. Dunia tak sempurna. Dunia tak lengkap tanpa manusia-manusia yang depan Tok Abah ni ataupun diri Tok Abah. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, dunia dah sempurna tanpa kita, Allah tak perlu cipta kita. Habis kenapa Allah cipta kita? Sebab tanpa anda, tanpa Tok Abah, dunia tak sempurna. Betapa pentingnya kita. Tapi kita tak kenal. Maka kita nampak, alah aku ni, aku ni orang biasa-biasa je, nobody. No. Kita ni lebih mulia dari malaikat. Dengar sini. Kita lebih mulia dari malaikat. Tok Abah ulang kali ketiga. Kita lebih hebat daripada malaikat. Kalau malaikat hebat, malaikat akan dijadikan khalifah atas muka bumi ini, bukan Nabi Adam. Kenapa bila sampai malaikat bertanya, wahai Allah, kenapa engkau jadikan manusia yang suka berbunuh-bunuhan jadi khalifah? Kan kami yang taat pada engkau ni patut jadi khalifah. Apa kata Allah? Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Itu menunjukkan bahawa kita ni, anda, Tok Abah, ya, Cikgu Teddy, Guru Teddy, Coach Zul, ya, kita semua, Coach Syaril, kita ni lebih hebat dari malaikat dengan syarat kita betulkan diri, kenal diri, keluarkan potensi. Of course, we are better than the angel, the malaikat, but we can go down worse than animal. Kita lebih hina daripada binatang kalau kita tak kawal diri. Summa rodatna Wa asfalas safilin. asfalas safilin, ya. Ya, summa rodatna asfalas safilin. Kita boleh lebih rendah, kita boleh turun ke tahap lebih hina daripada binatang. Kalau kita tak keluarkan kehebatan kita, tak atasi kelemahan kita, we can go down worse than animal. Summa rodatnahu asfalas safilin. Jadi itu asas, ya. Asas kita untuk bukan teori tapi ni praktikal. Itu sebabnya to wrap up soalan kedua ni ialah kebanyakan kita jadi down sebab kita pakai logik. Tapi kalau kita faham bahawa hidup kita ni penuh magic, penuh keajaiban, kita tidak akan patah semangat. Balik contoh Ejul tadi, ya, rupanya Allah tarik rezekinya, ya, tarik rugi sampai rugi, sebab itu sebenarnya mungkin untuk mencuci, ya, kes-kes yang lepas dan untuk start afresh. Baru kahwin 2 bulan Allah uji dengan kemalangan, bisnes hancur. Rupanya Allah nak cuci. Lepas tu Allah, ni hadis sahih, Nabi berpesan, Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan musibah. So Coach itu telah terima musibah, ya, and then dia naik balik dan diterima dengan redha, maka dia bangkit semula. Maka musibah yang lepas itu termasuk aksiden dan sebagainya, bankrupt dan sebagainya, maka Allah akan bagi yang kebaikan. Ini janji Allah. Allah bila nak bagi kebaikan pada hamba-Nya, dia mulakan dengan musibah, dengan ujian. Kalau kita yakin itu magic. Ya, dan bila Allah takkan ambil sesuatu dari kita, harta kita, aset kita, modal yang lepas. Allah takkan ambil sesuatu dari hamba-Nya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Kita tahu, tapi kita pakai logik, pakai otak kiri, maka kita tak nampak. Oh, rupanya Allah ambil ni, Allah ambil modal aku sampai aku hilang sekian. Rupanya Allah nak gantikan dan confirm dengan lebih baik dengan syarat. Apa kata Bruce Lee? Aku bertarung dengan diri aku tiap-tiap hari untuk aku bertambah baik, jadi lebih baik. Ini kata Bruce Lee. Ya, Tok Abah tengok filem dia minggu lepas sajalah. Tengok kita pun masa Tok Abah muda badan macam Bruce Lee, sebiji sama masa muda. Guru Teddy, kau senyum, aku tahu kau macam tak percaya. Ya, tengok. So, tepuk dahi kau. Allah, Luqman berkata, betul kau orang tua ni? Betul. Siti Fatimah kau macam tak percaya. Siti Fatimah. Ya, Timah. Ya, jangan mabuk malam ni. So Timah, ya, insya-Allah kita akan terus maju ke depan. Ya, Allah Akbar. Kita jangan confusekan diri kita. Insya-Allah. Ya. Apa kata Bruce Lee? Aku bertarung dengan diriku setiap hari untuk berubah bertambah baik. Jadi
Itu sebabnya Tok Abah sebut awal-awal tadi secara simpitah lalu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain nanti berdosa. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang semalam atau yang lepas agar kita terus maju ke depan untuk dapat dilihat oleh Allah sebagai hamba yang berjaya, beruntung dan hamba yang dikasihi dan dirahmati. InsyaAllah apa pun kita lakukan akan dapat kejayaan duniawi dan ukhrawi insyaAllah. Wallahu a'lam. Alamak Datuk, dahsyat Datuk. Saya ada tengok beberapa komen tu Datuk, dah tak sabar nak masuk isi kita ni Datuk. Dia tanya soalan macam ni Datuk. Ha. Jadi bagaimana kita nak tahu potensi diri kita ni? Mungkin pada nama kita kah? Pada nombor-nombor tertentu kah? Pada kekuatan isteri kita kah? Guru kita yang pernah kita belajar kah? Tu Datuk, mungkin ada perjalanan sahabat dulu ataupun kajian Datuk kah, itu ramai nak tahu ni Datuk. Malam ni kita kena pecah rahsia ni Datuk. Mudah-mudahan lena tidur kita semua insya-Allah Datuk. Silakan Datuk. Kekuatan pada hang tuah. Pada kerisnya kah? Pada dia punya tengkolok macam Cik Guru Teddy kah? Tengkolok pada misai janggut dia kah? Ya Datuk. Kau main. Dia gaya macam berani tapi I think isteri dia lebih garang. Okey, tak apalah. Okey, tak apalah. Okey, Guru Teddy, cuba unmute. Nak tanya dia. Nak jadikan dia sebagai satu bahan uji kaji. Okey, Guru Teddy, nama sebenar? Nama sebenar saya Haziq. Haziq bin Osman. Haziq, apa maksud Haziq? Haziq yang cerdik. Yang Saya ada pandai, tiga lah. yang Muhammad bijaksana. Haziq Asfar. Ya. That's right. Muhammad yang terpuji, Haziq yang bijaksana. Terpuji dan bijaksana. Anak nombor berapa Haziq? Saya anak nombor yang pertama. Sulung. Okey, anak sulung ni ada sifat pemimpin tapi manja. Kenapa? Sebab mak masa mengandung anak sulung, mak manja, tak yakin, tak pasti. Maka emosi mak waktu mengandung akan mempengaruhi baby yang dikandung. Jadi kebanyakan anak sulung manja sikit ya berbanding dengan anak nombor 2 yang lebih confident, lebih yakin. Sebab mak masa mengandung anak kedua dan seterusnya lebih confident, lebih yakin. Nampak? Nampak tak? Itu dah nampak dah dia punya sumber-sumber untuk mengenal diri. Alright? Okey. Muka siapa tadi? Muka mak, muka ayah? Muka saya muka ayah. Okey. Kebanyakannya ikut perangai siapa? Ayah ke ibu? Saya ikut perangai ibu. Ini unik, luar biasa. 95% anak yang muka ayah akan ikut perangai ayah, sifat ayah, bakat ayah, potensi ayah, selera ayah, penyakit ayah. 95% of the cases. Cuma 5% muka ayah, perangai ibu, muka ayah, perangai nenek dan sebagainya. Begitu juga 95% orang yang muka ibu akan ikut semua sifat-sifat ibu, termasuklah selera dan penyakit ibu. Itu kajian Tok Abah selama 40 tahun. Okey, itu cara kedua nak kenal diri sikit-sikit lah. Yang ketiga, tarikh lahir bulan berapa Guru tadi? Saya berbangga Datuk, bulan 9. Berapa hari bulan? 4 hari bulan. Okey, isteri lahir bulan berapa? Isteri lahir bulan 1. Berapa hari bulan? 24. 24. Okey. Isteri awak cakap sekali. Kalau tak buat, dia malah nak ulang 2-3 kali. Tapi orang bulan 9 ni orangnya okey. Tapi sebab dia, walaupun bulan 9 tapi anak sulung, dia orangnya sistematik. Orangnya teratur. Orangnya perfectionist. Orangnya teliti. Cerewet sikit kot. Cerewet ke perfectionist? Dulu cerewet tapi sekarang dah longgar sikit lah. Dulu dia memang dia tak boleh sengit-sengit, dia tak boleh orang kacau barang dia. So mungkin tak tahulah siapa yang ramai kawan. Mungkin isteri lebih ramai kawan kot berbanding Hazri. Dua-dua cikgu. Saya pun mengajar, wife pun mengajar. Siapa yang lebih ramai kawan? Mungkin dia lah. Isteri lebih ramai kawan sebab orang yang lahir bulan ganjil, bulan 9, lebih suka bersendirian. Walaupun isteri juga lahir bulan ganjil bulan 1, tapi dia lahir hujung bulan 1. 28 ya? 27, 28? 24. Dia dah hujung bulan 1, dia dah masuk perangai bulan 2. So dia ada tendensi untuk lebih ramai kawan. Dan isteri anak nombor? Anak yang pertama juga. Anak sulung. Dan anak sulung kalau perempuan, dia very caring. Very caring dan dia kepo. Dan dia ambil berat dah. Kepo yang positif. Dia caring. Jadi dia memang lebih tegas. So Cikgu Haziq ni, Cikgu Teddy ni, Guru Teddy ni, kalau kat rumah, I think bukanlah ditakut. Walaupun dia kata, aku beli beras. Tak. Kadang-kadang dia beli beras, awak pun tolong tanah. Padan muka. Ya. Yang faham-faham, yang tak faham, tak apa. Ini kebat-kebat ya. Lawak, tinggi punya lawak ni susah nak faham. Okey.
Baik. So artinya Allah akan temukan jodoh yang berlawanan perangai, yang imbang mengimbangi, yang apa nama kata tu lengkap melengkapkan. Manusia tidak sempurna. Cikgu Teddy tidak sempurna, isterinya tidak sempurna. Walaupun dua guru tapi dua tidak sempurna. Allah temukan dua manusia yang tidak sempurna untuk menyempurnakan kehidupan. Cantiknya Allah. Untuk imbang mengimbangi, untuk lengkap melengkapkan, untuk didik mendidik, untuk pesan memesan. Subhanallah. Jadi kalau kita nampak magicnya, itu dah magic tu. Dan kita lihatlah diri kita ataupun mak bapak kita. Satu senyap, satu bising, satu outdoor, satu indoor, satu kalang kabut, satu tenang, satu suka kemas, satu suka serak-serak. Dan sebagainya. So cantik ya. Itu dia. Hint bagaimana kita nak mengenal diri kita. Alright. So kita dari segi fizikal, ya, orang yang wajahnya bulat, orangnya confident. Orang yang confident, ya. So macam Cikgu Hazrin ni orang yang yakin diri sebab mukanya bulat. Walaupun tak handsome tapi handsome jugalah, ya. Rizul Arifin itu. Okeylah kalau daripada tepi, daripada sisi nampaklah telinga macam telinga Zulkarnain. Telinga je, yang lain boleh dipersoalkan lah. Ya, Terima kasih Datuk. Sama-sama cikgu. Syaraji kata Datuk, saya rasa ramai nak bulatkan muka malam ni. Rasulullah SAW, kalau kita tengok diri Nabi, manusia teragung dalam dunia, Nabi SAW luar biasa, ya. Rambutnya berombak, ya, rambutnya berombak. Kita tengok diri Nabi sebagai sosok untuk kita punya comparison. Ya, Nabi rambutnya berombak. Orang rambut berombak lemah lembut. Ya, lembut hatinya. Macam Qutzu rambut berombak. Kalau orang rambut tegak-tegak, keras hatinya. Dahi Nabi luas. Orang dahi Nabi luas ni orang yang dahinya luas, orang yang banyak berfikir, bijak dan banyak berfikir. Berbanding orang dahi sempit, bijak, pandai tapi tak banyak berfikir, kalang kabut, bertindak and then tepuk dahi. Itu umumnya benar. Nabi SAW bulu kening tebal. Orang bulu kening tebal ni orang yang positif, kuat semangat, pengasih, penyayang. Because bulu kening tebal dipengaruhi oleh hormon testosteron. Dan kalau kita Google, hormon testosteron mempengaruhi kita punya semangat, kita punya kasih sayang, kita punya romanticism dan sebagainya. So orang macam Cikgu Teddy dengan bulunya agak tebal ini, dia romantik boleh tahan. Romantiknya boleh tahan, ya. Dia boleh tahan tu. Dia pantang sentuh aja jadi. Allah, ya. Artinya yalah. Jadilah kalau nak makan minum teh ke, nak cawan, nak kopi ke, jadi minumlah maksudnya. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Alright. So ini satu perkara. Orang yang matanya bulat, orang yang pemimpin yang mudah dipercaya oleh orang lain. Tapi macam Cikgu Teddy agak sipit matanya. Orang yang sipit mata ni artinya orang penyayang, ya, tapi dia tak pandai nak tunjukkan. Romantik tapi dia tak pandai tunjukkan dia punya romanticism. Kalau nak kata I love you, tak tahulah, mungkin tak tahulah, nampak macam payah, ya. Sebab dia, kecuali kalau ada intervensi, ada kursus, ada ilmu, ya, dan sebagainya. Otherwise, naturally, secara semula jadi orang mata sipit ni orang yang tidak pandai sangat menyerlahkan perasaan emosinya secara, tetapi Cikgu Teddy kalau cakap dia memang lurus, dia kalau berbohong memang kantoi. Sebab dia kalau bohong terus kantoi, memang dia tak pandai berbohong sebab dia orang yang cakapnya memang biasanya lurus. Cikgu Teddy kalau buat lawak orang ketawa ke cikgu? Adalah yang gelak. Awak lain gelak. Awak lah gelak orang lain. Ada angat dia kena geletik-geletik lah dulu sebelum dia gelak, dia kena geletik diri dia dulu. Ya, sebab Cikgu Teddy ni orangnya serius, ya, orangnya sistematik, orang yang teratur. Cakapnya biasanya lurus. Jadi kalau lawak dia pun lawak yang lawak jugalah tapi tak berapa lawak sangatlah, ya. Lawak dia kira lawak apa nama kau tahu tu? Lawak belia, ya. Lawak yang apa nama kata tu? Nerd punya lawak lah, ya, orang bijak pandai punya lawak. Ya, kadang-kadang susah orang nak faham. Okey, itu artinya kita boleh mengenal diri kita dengan berbagai-bagai cara. Satu, of course lah, kita gunakan psychometric test. Kita jawab 100-200 soalan yang dicipta oleh pakar-pakar psikologi dunia. Jawab dengan jujur, ikhlas dan dengan spontan. Artinya 150 soalan kita jawab dalam masa 15 minit, bukannya 1 jam setengah. Kalau 1 jam setengah tak boleh pakai jawapan itu sebab kita tak jujur. Kenapa pula tak jujur? Sebab terlalu banyak berfikir, kita menimbang-nimbang, tak spontan, tidak jujur. So 150 soalan dalam masa 15 minit, maka kita input data tu akan keluar satu rumusan tentang
peribadi kita yang insya-Allah menepati keadaan yang sebenar. Satu. Yang keduanya, nama kita dari Allah. Nama kita akan juga mengenalkan peribadi. Ya, Zul. Nama penuh Zul Azri, Datuk. Zul Azri. Ya. Zul. Zul mean the. Azri mean ada kekuatan. Izra. Ya, Izra apa nama kekuatan kemuliaan. Ya, yang dimuliakan. So ada maksud. Ya, anak nombor berapa Zul? Saya dah tanya dulu tapi lupa. Kau Zul, anak nombor berapa? Sulung Datuk. Anak pertama dah, sulung. Datuk. Nampak memang mengada-ngada manja sikit. Ya, okey. Lahir bulan? Bulan 12, Datuk. Bulan 12 berapa dia bulan? 9. Itu orang bulan 12, bulan genap, suka berkawan, mudah berkawan, dan kalau sudah berumah tangga, kuat mengawan. Alhamdulillah, ini satu sifat yang sangat positif. Sangat baik. Benda-benda baik kena hebah-hebahkan Siti Fatimah. Yang baik hebah-hebahkan, yang buruk kita sorok-sorok. Ya, okey. So, orang yang bulan genap, yang suka mudah berkawan. Tetapi orang bulan 12, orang yang paling kecil, paling muda dalam kelas. Jadi kadang masa kecil-kecil dulu, akan ada inferiority complex. Masa kecil-kecil dulu. Tetapi Allah punya hebat, anak-anak yang paling kecil dalam kelas bulan 11, bulan 12, Allah akan beri sifat-sifat kepemimpinan yang luar biasa untuk mengimbangi kemudaan mereka dalam kelas mereka. Budak bulan 12 paling kecil dalam kelas tau. Berbanding bulan 1, bulan 2, bulan 3. Jadi Allah compensate muda dia, kecil dia dengan sifat kepemimpinan yang luar biasa. Itu yang Tok Abah perhatikan selepas mengkaji 40 tahun. So, itu dia yang kadang-kadang kita dapat ya, apa nama maklumat daripada kita punya nama, daripada tarikh lahir, daripada wajah kita, daripada banyak perkara. Dia termasuklah kita punya butang hijau, butang merah, kita punya apa nama kata tu, warna kegemaran, kita punya tulisan. Tok Abah ada 10-11 cara untuk mengenal pribadi yang secara saintifik dan komprehensif, tapi kita mungkin tak ada peluang nak bincang apa ni malam ni, tapi gambaran sikit-sikit. Tapi yang penting sebagai pembuka minda, rupanya banyak benda yang aku kena tahu untuk mengenal diri aku. Ya, daripada tarikh lahir. Orang lahir bulan genap biasanya mudah berkawan. Biasanya, tidak semestinya, sebab manusia bukan mesin. Ya, bukan semua manusia sama, tapi lumrahnya, ni Allah punya kuasa ya. Balik pada Allah, kita tak sesat. Balik pada Allah. Ya, lumrahnya orang lahir bulan 2, 4, 6, 8, 10, 12, orang yang mudah berkawan. Orang lahir bulan 1, 3, 5, 7, 9, 11, ada kemungkinan besar lebih suka bersendirian. Berkawan, boleh. Dia jadi cikgu, dia jadi apa ya, jadi doktor, jumpa orang. Tapi secara dalaman, secara semula jadi introvert dalam dirinya, dia lebih selesa bersendirian. Kalau lahir bulan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, itu Allah punya kuasa. Dan orang yang lahir antara 18 hingga 23, itu penemuan Tok Abah dengan tidak sengaja. Sebab Tok Abah tengok Rasulullah SAW lahir 20 April. Ini tidak ada tidak ada kontroversi di itu, tidak ada khilaf ya. Kebanyakan sejarawan Islam kata 20 April itu tepat. Cuma 12 Rabiul Awal tu mungkin ada khilaf, mungkin 12, mungkin 9. Tapi 20 April itu kebanyakan sejarawan kata memang itulah tarikh lahir Nabi ikut Mazhab. Kenapa 20 April itu jadi signifikan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang suka bersendirian, macam perangai bulan ganjil, tapi sentiasa berjamaah, sentiasa suka jumpa manusia, macam perangai orang bulan genap. Nabi seorang yang berani, macho, gagah, outdoor, macam orang bulan genap. Nabi suka pemalu, lemah lembut, pengasih penyayang, sabar, ya, tenang, ya, mudah menangis, macam orang lahir bulan ganjil. Tu daripada itulah 40 tahun lepas tak apa, kenapa Nabi ada dua-dua sifat dalam dirinya. Macam bulan ganjil dan bulan genap. Rupanya Nabi lahir 20 hari bulan. Dan Tok Abah buat kajian. Buat kajian selama 40 tahun. Tok Abah dapat julat. Rupanya antara 18 hingga 23. Tok Abah kaji selama 40 tahun tu dapat dapat, mungkin yang 18 hingga 23 ada tendensi macam Nabi. Artinya ada makhluk dua alam, ada sifat dua jenis. Bersendirian boleh, berkawan boleh, maafkan orang boleh, dendam boleh. Ya, artinya mereka ada dilema di situ dan mereka kadang biasanya agak sukar, pandai tapi agak sukar membuat keputusan atau pilihan. Dan solusinya Allah beri, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. Nampak? So ada masalah, ada solusi. Ada masalah, ada solusi untuk kita maju ke depan. Ya, itu dia. Itu yang Tok Abah perhatikan ya. Sikit-sikitlah.
Dan satu lagi, Allah. sifat yang paling mudah untuk kita ubah sesuai. Sebab nak kenal potensi diri ni dari banyak perkara. Tapi serta-merta kita terus ubah. Contoh, yang paling mudah tu Abah bantu ratus ribu pelajar dan pemimpin, mungkin dah juta dah, ya, seluruh dunia. Bila kita besarkan tulisan kita dengan sengaja dan terus pasang paradigma, wahai Allah, aku besarkan tulisanku. Besar tu besar mana? Huruf tu daripada atas ke bawah minimum 9 mm, 9 mm. Itu besar. Barang siapa yang tulisan besar, maka dia akan ada sifat pemimpin, mudah campur orang, buat kerja sampai tamat, buat kerja sampai tuntas, orang yang bersemangat, pengasih, penyayang, rajin kerja, dan ada sifat-sifat positif yang lain. So, semua usahawan yang ingin berjaya, Tok Abah galakkan, ya, tolong ubah saiz tulisan awak dengan sengaja. Wahai Allah, aku besarkan tulisan aku sehingga 9-10 mm, jadikan aku orang yang jadi pemimpin yang berkaliber, seorang yang pengasih penyayang, yang rajin, buat apa pun sampai tuntas. So, bentuk ataupun saiz tulisan sebagai satu paradigma, sebagai satu doa. Jangan terperanjat, awak akan berubah ke tahap yang magical, yang di luar jangkaan awak. Sebab ikut kajian Tok Abah, hampir semua orang yang tulisan kecil, 4, 5, 6 mm ni, orang yang rasa rendah diri, tak yakin, tak mau ke depan, ya, suka jadi pengikut, tak nak jadi pemimpin, dan biasanya orang yang sedang-sedang saja. Dia susah nak jadi orang yang luar biasa. Dia suka yang sedang-sedang saja. Kita tak mau, sebab Allah amat kasih hambanya. Bila buat satu perkara, dibuat dengan itqan, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan terbaik. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih Datuk. Subhanallah. Besarkan tulisan pun boleh jadi salah satu anjakan paradigma. Betul. Wah, Datuk, saya nak panggil Abdul Aziz bin Amin. Saya tak tahu dia boleh on mikrofon ke tidak. Abdul Aziz bin Amin boleh on tak mikrofon dan on, sebab dia di antara orang yang banyak bertanya soalan, kemudian dia chat bagi tahu dia punya tarikh lahir, isteri dia. Lepas tu dialah di antara orang yang bermula tanya macam mana nak kenali potensi diri, dan dia juga pernah komen dia selalu jatuh bangun, selalu menemui kegagalan. Jadi kalau Abdul Aziz bin Amin boleh online seketika tuan, boleh boleh ke udara? That's good. Ada ni. Silakan. Alhamdulillah. Tuan Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ni Encik Aziz? Saya daripada Kuala Lumpur. Okey. Encik Abdul Aziz. Asal orang Kelang. Kelang kat mana? Sudah. Orang kampung. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Zul kerana perasan dengan kata-perkataan yang saya keluarkan. Allah pilih tu. Allah pilih tu tuan. Itu tuan, Datuk tanya tadi Kelang kat mana tu tuan? Kelang dekat Sungai Udang. Okay. Tu kampung Sungai Udang. Alright. Bersebelahan dengan Jalan Yadi dengan Kampung Delik. Yes. Encik Aziz anak nombor berapa? Saya anak yang ke-7, bongsu. Lahir bulan? Bulan 5 tahun 1965. Berapa hari bulan 5? 16 hari bulan 5. Isteri lahir bulan? Isteri lahir 31 hari bulan 12. Tahun 1969. Okey. You kalau dengar aja nasihat isteri awak, biasanya akan selamat. Kalau dengar dan ikut nasihat isteri, biasanya akan selamat. Sebab dia ni orangnya tak banyak, sebenarnya dia cakap bila perlu. Ya, dia ni orangnya serius, ya. Dia memang orang yang sangat hebat. Dia cakap sekali je. Kalau cakap sekali 2 kali orang tak dengar, dia malah nak ulang banyak kali. Alhamdulillah Datuk. Terima kasih. Okey. Kata-kata Datuk tu merangsangkan saya. InsyaAllah. Menyebabkan saya lebih bersemangat pada malam ini. Apa soalan Cik Aziz? Rasanya macam saya nak pergi ke bulan rasanya. Apa soalan Cik Aziz? Sekadar khusus? Ya. Khususnya apa yang nak tanya kat Pak Tok Abah ni? Itulah saya tanya tadi. Saya sering mengalami kegagalan. Right. Dan saya pun daripada orang yang hidupnya susah daripada kecil, sehinggalah sekarang saya tidak merasai kemewahan, tidak merasai macam orang lain yang punya duit yang banyak, kan. Jadi saya ingin mencapai
kejayaan daripada bisnes takaful saya ni. Tu dah saya buat nak tanya. Saya buat tanya bisnes apa? Bisnes takaful. Bisnes Okey, takaful. baik. Okey. So, baik. Okey, walaupun saya mungkin tak dapat detail apa yang Cik Abdul Aziz dah buat yang lepas-lepas, ya, sampai belum mencapai kejayaan yang you harapkan, tapi ingat ya, pertamanya kena ingat semua orang, Cik Aziz dan semua orang kena ingat pesan ulama, kalau apa yang kamu tak hajati, kalau kamu tak dapati apa yang kamu hajati, bersyukurlah dengan apa yang kamu dapati. For everything yang kita dapat ni, walaupun tak seperti yang kita harapkan, tak mewah seperti yang kita harapkan, kita kena bersyukur dulu. Kena bersyukur dulu. Ya, bukan terus alah bersyukur-cukuplah dan kita tak bukan. Bila kita bersyukur, Allah akan bagi kita sebab untuk terus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku tambah nikmat. Jadi langkah pertama kita benar-benar bersyukur dan jangan ramai orang perasan ya. Kita ni semua ni sangka kita bersyukur. Sebenarnya anda semua dan termasuk Taubah belum cukup bersyukur sebab Allah mengesahkan wa qalilum min ibadiyasy syakur dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Jadi sebenarnya kita belum bersyukur ya. Belum. Kita semua belum. Satu. Ya, yang keduanya bagaimana kita nak buka pintu rezeki? Ya, kita nak buka pintu rezeki supaya apa yang kita dapat lebih berkat. So of course lah yang paling penting, yang pertama-tamanya bila semua orang bertanya masalah seorang tu bertanya, wahai Hasan Basri, Tuan Guru Hasan Basri, aku ni banyak masalah, banyak hutang, banyak usaha aku gagal, aku tak mendapat apa yang sewajarnya. Nasihat Hasan Basri, bertaubatlah setiap malam. Bertaubat sungguh-sungguh tiap-tiap malam, maka Allah akan buka ya, Allah akan buka semua pintu-pintu rezeki. Dan kita hari ni malam pun hari ni viral ya, 8 punca rezeki. Rezeki sebab bersolat bertaubat. Rezeki sebab berumah tangga. Rezeki sebab berusaha. Rezeki sebab sedekah. Rezeki sebab memaafkan orang. Rezeki sebab dari punca daripada anak-anak. Rezeki sebab ilmu. So banyak punca rezeki. Cuma kita tengok. So langkah pertama untuk buka pintu-pintu rezeki yang Taubah dah amalkan dan jutaan orang dah amal dan nampak perkembangan. Solat taubat setiap malam 2 rakaat lepas Isyak. Istighfar 100 kali. Memaafkan semua orang. Bila kita maafkan semua orang, Allah buka pintu rezeki. Salah satu punca rezeki ialah memaafkan semua orang sebelum tidur. Dan kata based on hadis Nabi, ni boleh Google kemudian, salah satu sifat penghuni syurga ialah orang yang memaafkan semua orang sebelum tidur. So mudah-mudahan kita buat ya, tiap-tiap malam kita maafkan semua. Solat taubat 2 rakaat, kita istighfar 100 kali, memaafkan semua orang dan kita tutup dengan witir. Dan of course salah satu lagi cara untuk membuka semua pintu rezeki lah, jangan lupa untuk sedekah subuh. Semua orang dah tahu ya, sedekah subuh tiap pagi sebab waktu subuh, sedekah subuh ialah masuk waktu subuh sampai syuruk. Jangan loya buruk pukul 3 pagi boleh tak sedekah subuh. Pukul 4 pagi boleh tak sedekah subuh. Pukul 8 pagi boleh tak sedekah subuh. Tak boleh. Tapi sedekah waktu bila pun bagus. Tapi yang paling afdal, sebab pada waktu subuh itu setiap orang beriman akan diiringi oleh 2 malaikat. Hadis. Ya, satu malaikat akan berdoakan, wahai Allah, bagikan Abdul Aziz ini nikmat melimpah ruah sebab dia sedekah subuh. Malaikat seorang tu, satu malaikat tu akan berdoa. Kalau kita tak nak sedekah subuh, kita mampu, ya. Tak banyak sikit kita mampu, tapi kita simpan. Wahai Allah, Abdul Aziz ini menyimpan, artinya dia tak sedekah. Kau hancurkan kehidupan dia. Ini hadis ya. Ini bukan Tok Abah cakap, ini hadis. Jadi ada 2 malaikat yang bersama kita waktu subuh. Jadi untuk kita membuka pintu-pintu rezeki, kita sedekah subuh. RM1, RM2, tapi tiap-tiap pagi RM5, tak kisah berapa. Katalah kita bagi RM1. Contoh ya. Ya Allah, aku sedekah RM1 ni, pahalanya kau berilah pada mak bapak aku, mertua aku, adik-adik ya, yang masih hidup atau sudah tiada. Lepas tu, kata ulama, minta satu permohonan. Wahai Allah, aku ni rezeki aku macam tertutup. Ya Allah, kau bukalah semua pintu rezeki aku ya Allah. Tolong jayakan semua usahaku. Jadi mudah aku nak jual mendapatkan customer yang dapat sign up dengan clinch deal dengan takaful yang aku sedang usahakan ini. Contohnya ya. Sebab kata ulama, bila kita sedekah subuh dan kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang tersayang yang hidup atau sudah meninggal dan kita minta atasi satu masalah, diaminkan malaikat dan insya-Allah akan berlaku. 2.
Yang ketiganya, jangan kita lupa ya, ada doa-doa yang ulama susun. Salah satu doa yang banyak doa sebenarnya, ya. Salah satu doa yang disebut oleh para ulama untuk membuka pintu rezeki yang melimpah ruah ialah surah Ghafir ayat 44, ya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala usahaku pada Engkau ya Allah, sungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Ya. Ghafir 44. Ya. Dan satu lagi untuk rezeki yang melimpah ruah. Surah Sad ayat 54. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki daripada kami kepada kamu. Rezeki yang tidak putus-putus. Surah Sad ayat 54. Jadi kata para ulama, kita amalkan dengan yakin, yang mudah-mudahan jadi asbab Allah buka dan buka dan buka pintu rezeki kita. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Surah Sad ayat 54. Dan of course Tok Abah selalu pesan dan dah bubuhkan internet, Google doa pembuka 12 pintu, dan ikut kes yang lepas-lepas ikut Zul dah dengar ni sejak 2-3 tahun yang lepas dah, yang mungkin dia dah amal bertahun-tahun sebab nampak muka makin handsome, makin berjaya, makin ya misteri ya, mudah-mudahan ya. Orang yang telah mengamalkan doa pembuka 12 pintu ni, orang bujang dapat jodoh, orang yang anak bermasalah jadi hebat, bisnes yang dulu jatuh melimpah ruah ya, yang tu yang report testimonial yang Tok Abah dapat untuk mereka yang mengamalkan doa membuka 12 pintu. Tok Abah yang bagi nama doa tu. Kalau ditanya kat ustaz ke ulama mufti, dia kata tak pernah dengar doa tu. Jangan pula terperanjat. Tipulah Tok Abah ni. Tak ada doa kata mufti. Mufti kan tahu semua. Betul, sebab doa tu doa yang umum, yang kebanyakan ulama baca, yang imam baca lepas solat ya, dan tak ada nama doa tu. Tok Abah yang bagi nama doa pembuka 12 pintu sebab ada 12 pintu yang terbuka. Allahumma ftahli abwabal khair. Ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan. Abwabal khair, wabwabal salamah, selamat. Wabwabal sihah, kesihatan. Wabwabal nikmah, wabwabal barakah, wabwabal quwah, kekuatan. Wabwabal mawaddah, cinta sejati. Wabwabal rahmah, kasih sayang. Wabwabal ilmu. Wabwabal rizq, pintu-pintu rezeki. Wabwabal maghfirah, pintu keampunan. Wabwabal jannah, pintu syurga. 12 pintu terbuka. Dan untuk mereka yang Tok Abah dengar, mereka mengamalkan dengan istiqamah ya, lepas solat tu bertanya, lepas maghrib, isyak dan subuh, waktu malam, waktu malaikat paling dekat dengan langit bumi, maka kebanyakan mereka rumah tangga selesai, bisnes maju, anak-anak jadi baik, dan banyak rentetan kepositifan yang berlaku asbab doa itu. Nampak tak? Ada senjatanya. Ya, ada senjatanya. Jangan lupa ya, barang siapa yang berbakti pada ibu bapa akan terbuka pintu rezeki dan dianjakkan tarik ajal. Barang siapa menyambung silaturahmi dengan adik-beradik akan terbuka pintu rezeki, akan dianjakkan tarik ajal. Dan satu lagi, kadang-kadang kita sempit bisnes, tak maju-maju, rupanya kita dah buat semua. Dah sembahyang taubat, dah sembahyang doa 12 pintu, dah sedekah subuh. Rupanya maaf ya, ni kes yang Tok Abah jumpa in my counselling session. Rupanya dia masih sempit sebab, contoh, ada hati ibu yang terluka yang kita tak perasan. Ada hati adik-beradik yang terluka yang kita tak perasan. Ya, ada orang yang kita masih benci, masih tak maafkan, ya, dan ada hutang yang kita tak bayar walaupun kita mampu. Kita tak mampu, kita tak bayar hutang. Atau ada satu hajat yang kita telah niatkan, mungkin nak buat umrah ke, atau mungkin nak bersedekah ke, atau ada dah pasang niat, tapi niat kita belum dipenuhi, sampai apa pun kita buat, ada aja halangan untuk mencapai kejayaan. So itu sebabnya kita kena, isu kita hari ni, kenal diri kita, hisap diri kita, kenal potensi diri, kenal diri kita, cek satu persatu, dan kita atasi dan maju ke depan. Sebab kita semua tidak sempurna. We are all work in progress. Kita semua masih memperbaiki diri kita sampai kita meninggal dunia. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Mudah-mudahan Tuan Aziz tadi terinspirasi, Masya Allah Datuk. Dia di antara ramai-ramai yang bertuah nih pada malam ini nih. Kan, dan saya rasa ramai lagi yang nak naik stage ni Datuk. Dah soalan pun berpusu-pusu, silih berganti kan. Tapi Coach rasa setiap soalan yang ditanya tu dah ada jawapan-jawapan yang telah pun Datuk berikan. Di antaranya
mengenal pasti mungkin ada hati ibu yang terguris, ada hutang yang belum bayar ya. Kalau Datuk bagi tahu, saya dah follow sejak pertemuan kita Datuk 2018 sampai ke sekarang ni, alhamdulillah lah Datuk. Muka dah dekat Fatah Amin, Zul Arifin, semua dah Datuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kerana sentiasa menjadi guru yang memberi dorongan lah Datuk kepada kita semua. Bukan saya seorang, tapi lebih ramai lagi. Terima kasih banyak Datuk. Saya juga ada tertarik dengan Puan Johanna. Kalau tak salah saya lah nama beliau. Puan Johanna ke apa tadi? Dia kata dah 17 tahun buat bisnes, dah lama dah ni. Maksudnya orang-orang yang berpengalaman buat bisnes, dan mungkin dia sekarang ini sedang mengalami kejatuhan, stres melampau ke apa ke. Jadi saya rasa tak nak biarkan dia mengomen saja dekat dalam tu. Sekejap saya nak cari mana nama dia. Rasanya nama dia Puan Johanna tadi. Kalau kita jumpa lah, kalau kita jumpa dia. Admin, tolong admin. Johanna ke nama? La ilaha illallah. Ada tak? Ya. Puan Johanna ada. Okey, sekejap Puan. Okey, nah Puan, mungkin ada sesuatu yang Puan nak tanya. Ada seorang lelaki, ada seorang wanita. Okeylah tu Puan. Okey, terima kasih Coach Zul. Saya sebenarnya saya try yang 17 tahun, rasanya ada orang lain kot yang komen, tapi saya sebelum ni saya ada orang lain. Oh ya ke? Tapi saya sebelum ni adalah cuba untuk buat bisnes sebab saya suka buat bisnes sebenarnya. Tapi macam tak berjaya, macam tak boom lah Datuk kiranya macam tu. So saya terfikir sampai satu tahap, saya terfikir saya ni tak sesuai ke buat bisnes atau macam mana. Johanna orang mana ya? Saya orang Terengganu. Terengganu. Anak nombor berapa Johanna? Nombor 6. Daripada berapa Bongsu. orang? Bongsu. Ya. Berapa orang laki-laki ada beradik? 3 abang, 2 kakak. Masya Allah. Okey, Johanna muka mak, muka ayah? Ada kata muka ayah, ada kata muka mak. Tapi rasanya lebih kepada muka mak kot. Ikut perangai siapa? Lebih kepada perangai siapa? Ayah. Ayah. Lahir bulan? 20 Julai. Nampak? 18 hingga 23, dia 20 Julai. 18 hingga 23, dia 20 Julai. Itu penting. Suami lahir bulan? Saya belum kahwin Datuk. Okey. So, 20 hari bulan Julai. 20 bulan Julai tu artinya orang yang ada 2 sifat. Ini kita cek. Ya, kita cek Johanna. You lebih suka bersendirian ke lebih senang berkawan? Dua-dua. There you are. Orang yang lahir 18 hingga 23, contohnya 20, memang ada dua-dua sifat serentak dalam dirinya. Jadi dia biasanya orang yang pandai. You nampak pandai. Ya, boleh angkat tak tangan, tak kisah mana kiri, yang mana mudah. Tangan kiri lah, orang perempuan tangan kiri. Ya, okey. Okey, turunkan sikit tangan supaya saya nampak, sebab saya agak keras hati. Agak keras hati, agak pemurah, agak boros. Pemurah ke boros, Johanna? Boros kot. Dua-dua. Senang tak nak buat keputusan? Susah Datuk. Susah. Itu jawapan yang jujur. Kita bukan nak cari masalah, kita nak cari apa punca isunya. Sebabnya Tok Abah punya kajian, ni Allah punya kuasa ya. Tok Abah serve kat internet, ada tak manusia yang buat kajian seperti Tok Abah? Belum jumpa lah, mungkin ada tapi tak jumpa. So 18 hingga 23 ni kita biasanya susah nak buat keputusan. Jadi bila pesan tu kita kadang-kadang, aku ni boleh ke meniaga? Sebenarnya dengan izin Allah. Semua orang boleh meniaga. Nabi lahir 20 April tapi Nabi meniaga, subhanallah. Terbaik dalam banyak pekerja Siti Khadijah, Nabi lah yang paling banyak membawa keuntungan. Nabi lahir 20 April. Tetapi Nabi ialah Nabi ya. Tapi kita ya umat Muhammad ini, so what we can do is, Johanna, mulai malam ni solat taubat setiap malam forever, istighfar 100 kali forever, dan jangan lupa istikharah sebagai satu amalan harian sampai mati. Kenapa istikharah? Tidak akan rugi orang bermesyuarat, tidak akan menyesal istikharah. Sebab Johanna ni orang yang pandai. Ada kekuatan hati. You keras. You kalau nak, you boleh berjaya. Tapi kadang you tak pasti. Nak sana ke, nak sini, nak sana. Dan you kadang banyak buat kesilapan dalam tindak tanduk. Maka itu sebabnya kadang sampai susah nak maju. Sebenarnya boleh. Tapi dengan istikharah, insyaAllah. InsyaAllah bila istikharah,
dan berbincang dengan orang yang boleh ajak bincang, you akan dapat membuat keputusan yang tidak rugi dan tidak menyesal, maka you akan maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Yang lainnya ikut apa yang kita pesan pada Cik Abdul Aziz tadi, dengan sedekah sedekah subuhnya, dengan doa 12 pintunya, dengan dan tidak akan tertutup pintu rezeki orang anak-anak yang sentiasa mendoakan ibu bapanya, sama ada masih hidup ataupun sudah tiada. Kita doakan mak ayah kita, kalau dah tak ada kita sedekahkan Fatihah ataupun bacaan Al-Quran tiap-tiap hari, dan tengok bagaimana pintu rezeki kita terbuka. Ya, kita berjaya atau tidak berjaya itu sebenarnya asbab utamanya ialah doa ibu bapa. Kejayaan seorang anak tak dapat tidak doa ibu bapanya. Habis mak bapak saya dah meninggal, bila mak bapak kita masih hidupnya berdoa, walaupun dah meninggal, doanya masih ada impaknya kepada diri kita, insya-Allah. Ya, luar biasa. Itu magic. Ya, itu sebabnya satu lagi yang bila saya nampak Johan nanti saya ternampak bila bangun pagi, okey. Masa kita bangun tidur, Nabi kata baringlah baring ke kanan untuk bayangkan kita dalam liang lahat. Tidur ibarat dalam kubur. Tidur mengiring ke kanan. Bila mengiring kanan, maka badan kita sehat, otak kita segar dan tidur kita 200% lebih nyenyak. Itu penting. Tetapi sabda Nabi pada Aisyah, wahai Aisyah, walaupun kamu nak tidur, jangan lupa, jangan kamu tidur sebelum kamu khatam Quran. Subhanallah, macam mana? Jangan kamu tidur sebelum kamu dapat syafaat semua para rasul, semua nabi. Yang ketiganya, jangan kamu tidur sebelum kamu dapat redha semua manusia. Macam mana? Dan jangan kamu tidur sebelum kamu dapat pahala mengerjakan haji dan umrah. Lagilah Pak Siti si Aisyah kata, that is impossible ya Rasulullah, susah. Macam mana ya Rasulullah? Nabi sambil tersenyum menjawab, wahai Aisyah, bila kau baca surah Al-Ikhlas 3 kali, macam khatam Quran, beres. Semua buat dia malam ni ya. Kalau dah buat, jangan sombong. Kalau belum buat, jom kita start malam ni. Tengok bagaimana hidup kita berubah. Ya, so kita baca Al-Ikhlas 3 kali, macam khatam Quran. Barang siapa berselawat atas Nabi, dan selawat yang yang afdal kata para ulama ialah selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Macam tahiyat akhir. Itu selawat Ibrahimiyah. Minimum 3 kali. Kalau buat 10 kali lagi cantik, ya. Maka akan dapat syafaat semua nabi. Nampak based on that selawat. And then istighfar. Kita tadi lepas banyak dah istighfar, tapi masa kita baring istighfar minimum 3 kali, maka akan dapat redha semua manusia. Dan bila kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir 3 kali, akan dapat pahala haji dan umrah. Subhanallah. Bacaannya, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 3 times. And you have the pahala of haji dan umrah. Dah buat ke belum? Kalau belum, jom kita buat malam ni. Kalau sudah, jangan sombong, bersyukur. Okey. Bangun tidur, ni dia. Bangun tidur terus menghadap kiblat. Terus menghadap kiblat. Kenapa pula tak pernah dengar pun orang aja bangun tidur menghadap kiblat? Sebab kita bangun tidur nak berdoa. Doa bangun tidur, doa waktu pagi, doa 12 pintu. Kita nak berdoa, bangun tidur terus berdoa. Dan sunatnya berdoa menghadap kiblat. Tapi tak ramai ustaz, Tobah bukan ustaz. Tobah ni psikologis, ya, yang pesan. So bangun tidur terus menghadap kiblat, angkat tangan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepada kami akan dikembalikan. Alhamdulillahillazi ahyana tadi, ya. Dan barang siapa bangun tidur menghadap kiblat dan berdoa sambil tersenyum lebih kurang 20-30 saat, magic berlaku. Keajaiban berlaku. Pertama, bila kita menghadap kiblat, jiwa kita tenang sebab badan kita dicipta daripada tanah. Dan bila kita menghadap kiblat, maka ion dalam badan dan ion di tanah selari. Ion tu mungkin besi, manganese, magnesium, potassium, kalsium, ya, zinc, ya, semuanya selari sebab ingredient ataupun kandungan badan dan kandungan tanah sama. Jadi bila kita menghadap kiblat, kita akan tenang, fokus, dan Allah akan berikan kita satu kehebatan, magic yang tidak kita boleh bayangkan. Dahsyat. Hidup penuh keajaiban. Lepas tu barang siapa senyum sambil berdoa 30 saat, maka otak suruh badan merembeskan endorfin buat kita ceria, enkefalin buat kita sehat, endorfin bagi kita bersemangat dan bertenaga. Masya-Allah.
So ramai orang bangun tidur, jarang yang menghadap kiblat. Ada berdoa lah, tapi jarang berdoa sambil tersenyum. So besok pagi, alang-alang kita berwebinar, adalah perubahan. Ya, sebab pastikan ya, bandingkan diri kita hari ini dengan hari kita yang semalam. Ada perubahan. Ya, dan untuk jadi hebat, kena tidak selesa. Kecemerlangan berlaku di luar zon selesa. Dan lepas tu dah sembahyang subuh, kita terus sedekah subuh, niatkan. Barulah niat Johana. Ya Allah, aku biasanya ada cabaran dalam berniaga. Kau bukakan semua pintu kehebatan dan pasang niat yang terbaik. Bukan aku nak untung 20,000, bukan aku nak untung 30,000. Itu semua bagus. Tapi tukar. Cuba kalkulate. Kalau untung 30,000, berapa ratus ringgit, berapa ribu yang awak kena zakat tiap-tiap bulan. Wahai Allah, tolong lu melimpah ruahkan rezeki aku supaya aku dapat berzakat RM500 zakat sebulan. Jadi bila kamu niat untuk bayar zakat RM500, awak dapat apa? Awak dapat akhirat. Bukan saja dapat dunia, awak akan dapat akhirat. Itu sebab itu Abah kata, jangan minta, dek, bagi gelas kosong dek. Masuk kedai jangan minta gelas. Minta teh tarik kurang manis dek. Minta teh tarik, awak automatik dapat cawan, dapat gelas, dapat sudu, dapat piring lapik, ya, dan sebagainya. Awak minta satu benda, teh tarik kurang manis, dapat 3 benda. Tapi kalau minta bagi gelas satu dek, awak cuma dapat gelas kosong. Barang siapa kejar dunia, dunia lari semakin laju, awak takkan terkejar. Sabda Nabi SAW. Barang siapa kejar akhirat, Allah akan jadikan dunia kejar kita. Tengok rezeki awak melimpah ruah. Just because awak kejar akhirat. Dan satu lagi petua untuk kita membuka pintu-pintu kehebatan dalam rezeki dan berniaga ialah pesan seorang guru takbah, Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun. Barang siapa keluar rumah tak pasang niat, dia akan dapat duit, dapat gaji, dapat keuntungan, dapat naik pangkat, dapat puji-pujian. Tapi kosong pahala. Tok Abah terduduk. Ya. That was in 1987. Tok Abah terduduk. Sebab Tok Abah pergi kerja, Tok Abah waktu itu seorang profesor madya. Ya, di universiti jadi pensyarah glamour lah. Tapi tak pernah pasang niat pergi kerja. Rupanya kata ulama tu, tak dapat pahala. Dapat gaji, dapat pangkat, dapat bonus hujung tahun, dapat puji-pujian, kosong pahala. Sebab, innamal a'malu binniyah. Sesuatu kerja amalan yang kita buat, ya Allah bagi pahala kalau pasang niat, based on niat. So sejak tahun 87, tak apa keluar rumah aja, ya Allah, aku keluar rumah ni aku nak cari rezeki yang halal. Setiap langkah dapat pahala, setiap saat dapat pahala. Mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati syahid sebab mencari rezeki yang halal adalah jihad. Ya, so mulai esok kalau belum buat, dah buat jangan sombong. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki yang halal. Aku nak cari ilmu, aku nak kongsi ilmu, aku nak senyum kat semua orang, aku nak bagi salam, aku nak cari kawan baru, aku nak jumpa kawan lama. Dan Johana, aku nak jumpa jodoh aku yang sekufu. Tang tung tuang, Johana, aku keluar rumah nak jumpa jodoh aku yang sekufu, yang akan membawa kejayaan dunia dan akhirat. Tang tung tuang, Johana, masukkan dalam niat. Ya, jadikan, ya Allah, jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Oh Allah, kalau hari ini aku keluar rumah ni, ditadikan aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Setiap niat baik yang kita pasang, Allah akan bagi kita pahala. Belum buat lagi, dapat pahala. Lepas tu, dapat kekuatan. Lepas tu, dapat ilham. Dapat inspirasi untuk buat yang terbaik. Kita rupanya bukan stres, banyak fikir, tapi kurang zikir. Ya, kita ni bukannya tak ada rezeki, bukan kurang rezeki, kurang syukur, ya, kurang betulkan diri, kurang pasang, banyak kurang lah, ya, banyak jahil. Kita bukannya kurang rezeki, tapi kurang syukur dan kurang ilmu, ataupun kurang usaha yang sewajarnya. Ya, dan satu last, ya, jangan kata aku dah buat yang terbaik, aku dah buat yang terbaik, tapi masih tak berjaya. Apa dah buat dah nasib? Salah. Dalam hidup ini, bukannya kita kena buat yang terbaik. Habis? Kalau tak buat yang terbaik, macam mana? Buat apa yang sepatutnya supaya berjaya. Buat apa yang sepatutnya supaya berjaya. Itu sebab kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ya, sebab orang berjaya, dia akan berikan hasil. Orang gagal, berikan alasan. Aku dah buat yang terbaik. Aku dah ikut Coach Zul, dah coach Teddy, Coach Syahril, Coach Jamil, Coach semua Coach Syahril, Coach Ijul, Coach semua banyak coach lah, ya. Coach apanya Zainal Abidin, Coach bola pun aku ikut, ya. Bola sepak pun aku ikut, semua tak jadi. Ya, Coach
Aku buat lawak orang tak faham, benci betul. Ya. So artinya adik-adik, anak-anak, ya, ingat kata Bruce Lee tadi, aku bertarung dengan diri aku setiap hari untuk berubah bertambah baik. Jom kita bertarung dengan nafsu, dengan kejahilan, dengan kemalasan, dengan benda-benda yang kita menyebabkan kita ke belakang. Ingat, ya, orang hebat tunjukkan hasil, orang gagal tunjukkan alasan. Just because aku dah buat yang terbaik, memang bukan rezeki aku. Mana awak tahu? Mana awak tahu bukan rezeki awak? Sebab rupanya awak belum buat yang sewajarnya. So kita bincang malam ni ialah perkara-perkara yang kita wajar lakukan untuk memastikan Allah wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Allah akan berikan kita ikut usaha yang kita lakukan. Wa allaisa min, kita akan dapat apa yang kita usahakan. So jangan kata I've done my best. Rupanya your best is not good enough. So ingat, sebenarnya kena ada ilham dari Allah. Mudah-mudahan bila Allah bagi ilham, semua masalah akan selesai insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Datuk di atas penjelasan, dan kita pun dah memetik 2-3 orang untuk bertanya kan. Ada 2 soalan yang saya rasa macam perlu ditanya lah Datuk. Kesian kat dia kalau tak tanya ni. Ya. Sebab dia melibatkan soalan macam ni Datuk. Ya. Macam kita nak macam tadi kan, kita nak bahagiakan ibu kita, ayah kita, ataupun kita nak tunaikan apa yang belum mereka lakukan ke, ataupun kita belum lakukan sebab rezeki tak masuk tadi tu Datuk. Jadi dia komen tu Datuk, bagaimana kalau mereka dah meninggal? Tu dia macam, betul juga kan? Macam mana nak buat kan? Kalau ada lagi boleh segerakan. Sekarang ni benda dah pas, dah tak ada dah Datuk. Okey, tu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua Datuk, tadi dia kata okey, berkenaan dengan ikhlas tu Datuk. Maksudnya kita katakan kita memaafkan orang satu Datuk kan, kita memaafkan orang dengan ikhlas, seikhlas hatinya. Kadang-kadang tak berapa ikhlas. Soalan ni rasanya setiap kali seminar ada pertanyaan tentang ikhlas ni Datuk. Satunya nak memaafkan orang dengan ikhlas, yang kedua nak melakukan dengan ikhlas. Lain tu Datuk. Memaafkan ni sebab dah pernah ada sejarah dengan orang itu, dia menyakitkan hati kita, lepas tu kita maafkan. Itu satu hal lah. Lepas tu yang ke depan ni tak buat lagi, tapi nak bagi dia ikhlas. Jadi tu rasanya 2 benda yang saya hook, yang rasa sangat-sangat penting untuk kita jadikan pedoman. Dan kita pun dah 10 suku Datuk, ada 15 minit lagi Datuk. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Kak Zul dan semua sahabat yang masih ada. Syukur alhamdulillah ya. Wah, dah ramai dah 449 dalam kelas. Wow, luar biasa. So, yang pertama ialah ramai yang berkata, "Abi macam mana ya, mak bapak saya dah meninggal dunia. Ya, apa nak buat?" Jangan takut. Jangan takut ya. Sebab bila kita dah tak ada mak ayah, ya, insya-Allah kita masih boleh berbakti pada mak bapak kita dengan banyak cara, banyak cara. Satu, of course lah ya, setiap apa yang kita lakukan, ya, kita niatkan untuk mak ayah kita. Kita sedekah ke, kita buat baik ke, kita beli makanan untuk orang, kita belanja, kita sedekah subuh, ya, kita buat apa pun, ya, kita kalau kat masjid, ya, kalau orang lelaki kat masjid kita sedekah hari Jumaat ke hari apa ke, niatkan, ya Allah aku sedekah ni pahalanya untuk aku sekeluarga dan mak bapak aku yang sudah tiada. Satu, ya, of course lah kita boleh baca Quran, sedekahkan Fatihah, hadiah pahala tu. 2, yang ketiganya, yang semua ulama pesan kat kita ni based on hadis ya. Nabi kata, apakah kebaktian yang anak boleh lakukan pada mak ayah yang sudah tiada? Of course lah, ya, make sure kita pastikan kok mereka ada dulu, benda-benda yang tak ditunaikan. Belum buat haji, kita buatkan haji badal. Ya, mungkin kita boleh, kalau kita pergi Mekah untuk buat umrah, maka kita boleh buatkan umrah sunat untuk mak ayah kita yang sudah tiada. Tapi sekarang saya difahamkan, Tok Abah difahamkan, kalau kita pergi umrah, kita cuma biasanya boleh buat 1 kali umrah saja. 1 kali umrah saja, ya. Itu pun dapat permit. Kena buat permit tu, dapat permit untuk buat umrah. Lepas tu nak dapat lagi selepas 14 hari. Jadi kita pergi umrah pun 12 hari, 13 hari. So kita boleh buat sekali saja. Tu sebabnya Tuan Abah pun fikir 2-3 kali kalau nak pergi umrah. Sekarang dah lah kita dah uzurnya, dah tua ni, nak buat, kalau boleh buat at least 2-3 kali lah kan umrah. Tapi kali ni kalau pergi dalam undang-undang yang ada sekarang cuma sekali. Tapi tak apalah. Mungkin kita boleh suruh orang tempatan di sana, pelajar-pelajar kita ke buat umrah sunat untuk mak bapak kita yang sudah tiada. Itu 2, ketiga. Yang keempatnya, of course lah, kita sambung persahabatan dengan kawan-kawan mak ayah kita. Itu kebaktian.
akan dapat pahala mengalir. Kita buat baik pada sahabat-sahabat mak bapak kita. Kita teruskan persahabatan. Okey, terusnya kalau mak bapak kita dulu masa hidupnya Allah yarhamha. Ibu saya cukup suka memberi makan kucing gelandangan. So tak apa, boleh sambunglah. Beli makanan kucing, makanan anjing, letak dalam kereta, nampak kucing, anjing gelandangan yang liar, kita bagi makan. Itu amalan mak bapak kita, kita sambung. Allah amat kasih seorang anak yang menyambung perkara-perkara baik yang mak bapaknya, ya, arwah mak bapaknya lakukan masa hidupnya. So banyak perkara yang kita masih lakukan, yang kita boleh lakukan untuk membantu mak ayah kita yang sudah tiada. Dan ingat, bila kita buat mengaji, dan kita mengaji dulu sebab mak kita ajar, ayah kita ajar kita mengaji alif bata, ya, kita mengaji, mak ayah kita dapat pahala. Dan kita memang disuruh solat, Zul, kau semayang Zul, semayang Zul. So kita setiap kali kita solat, maka mak bapak kita dalam kubur dapat pahala. So jangan risau. Tetapi kalau kita buat dosa, buat maksiat atas muka bumi, takut-takut kata ulama, mak ayah kita akan kena sebat, kena hukum dalam kubur, mungkin sebab kurang didik, kurang nasihat, kurang mengajar, kurang menghukum, sampai kita tinggal solat, sampai kita buat dosa, sampai kita buat maksiat. Itu wallahu alam, ya. Okey. Soalan pertama, cukuplah tu. Soalan kedua tadi tentang macam mana yang kita nak pastikan maaf kita tu ikhlas tak ikhlas, ataupun apa yang kita lakukan tu ikhlas tak ikhlas. Itu pun soalan yang sangat penting. Tapi jangan takut. Ikhlas itu cuma Allah yang menilai. Kita kena buat dan buat dengan niat yang terbaik. Tapi jangan sebut. Saya tolong Zul, aku tolong kau ni ikhlas Zul. Aku tolong kau ikhlas. Bila kita sebut kita ikhlas menolong, confirm tak ikhlas, kata ulama guru Ta'bah. Kenapa pula tak ikhlas kalau kita takut sangat kita ikhlas? Sebab mana kita tahu kita ikhlas? Sebab yang tahu ikhlas itu cuma Allah. Jadi kalau kita mengaku kita ikhlas, confirm tak ikhlas. Tapi bila kita cakap aku maafkan orang, tapi aku macam mana aku nak tahu aku tak ikhlas? Memaafkan orang, kita cakap pada Allah. Bila minta maaf, kita cakap pada orang yang berkenaan. Kalau saya nak minta maaf pada Coach Zul, saya minta maaf. Kalau mampu, kalau berani, sebut apa aku ada pernah mengata awak. Ya, tak payah cakap apalah. Saya pernah mengata awak dulu pada waktu itu, saya minta ampun, minta maaf. Jangan katakan mengata apa? Tak payah ceritalah. Kang boleh Kang benjol dahi Kang kalau kita detail Kang. Ataupun aku minta maaf sebab pasal apa? Aku nampak masa wife kamu jalan, dia tersingkat kain dia, aku nampak betis dia, aku dah memang nak kena tumbuk lah. Kau terlampau jujur yang tak kena tempat. Ini cuma contoh-contoh yang ustaz-ustaz selalu bagi, ya. Okey. So bila kita memaafkan, ya Allah, aku maafkan isteriku, anak-anakku, adik-badikku. Kita cakap pada Allah, jiran-jiranku, kawan-kawan sekerjaku, kawan-kawan seperjuanganku, ya, aku maafkan. Jadi bila kita cakap pada Allah, orang lain tak tahu, insya-Allah ikhlas. So minta maaf cakap pada orang yang kita lakukan kesilapan. Memaafkan orang, kita cakap pada Allah. Bila kita cakap pada Allah dan orang tak tahu, macam mana boleh tak ikhlas? Tapi kenapa bila saya dah maafkan, saya nampak orang tu lagi, saya masih marah? Kita masih marah sebab kita manusia biasa. Ingatan kita masih segar. IQ kita tinggi. Kalau IQ kita 50, 60, lembam, kita akan lupa perkara yang dia buat kat kita. Tapi kita ni IQ 120. Bijak-bijak belaka. Muka semua nampak bijak-bijak. Muka nampak bijak lah. Bijak tak tahu lah. Tapi muka nampak bijak. Ya, nama pun Hazrik. Gila kau Hazrik. Memang bijak lah. Nak maksud nama je. Ya, okey. So, jangan marah. Saya je buat lawak bodoh supaya jangan mengantuk. Ya, okey. So, insyaAllah, ya. So, kita ni marah sebab kita ni IQ tinggi. Dan kita masih belum merawat, emosi kita belum terawat. Ya. Dua. Yang ketiganya, kita masih marah. Ya. So, bukan sebab kita tak ikhlas. Sebab buku terakhir yang Ta'bah tulis, dalam terakhir pun dah setahun lebih dah. Ialah ingat syaitan pernah ambil MC. That was my last book. Buku yang terakhir yang Ta'bah tulis ialah ingat syaitan pernah ambil MC. Nampak Ta'bah sindir, ya. Setan tak pernah cuti. Itu dia kacau dan kacau kita, dah kacau kita. Kau jangan maafkan Zul tu. Zul tu nampak baik muka senyum-senyum tu. Ya Allah, dia tu hati. Tu setan tu. Setan tak pernah cuti. So kadang-kadang kita macam aku ni ikhlas ke maafkan dia sebab aku nampak muka dia, aku marah balik. Rupanya bukan sebab kita tak ikhlas. Mana boleh awak cakap kat Allah.
maafkan orang dan orang tak tahu pun, mesti ikhlas punya. Tapi awak masih marah sebab awak ada emosi, awak ada ingatan yang kuat dan setan pun kacau, maka awak marah. So, jangan, teruskan akan sampai masanya emosi awak terawat. Bila awak teringat, awak boleh senyum. No hal lah, tak ada hal lah. Benda kecil tak jadi kudis lah. You ingat, tapi you tak terkesan secara emosi, anda telah benar-benar pulih. Baik. Bila bercakap tentang melakukan secara ikhlas, macam mana kita tahu kita lakukan sesuatu dengan ikhlas? Bila itu sebabnya Tok Abah ingat lagu lama. Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Artinya kita tak tahu ya, kita ikhlas dah. Itu artinya kita tak tahu pun. Ya, kita terus bagi je. Kita tak sibuk nak ambil pot apa yang aku dekat berapa banyak gini. So apa sambung lagu tu? Derma bukan tontonan, lakukan dalam sepi. Tak apa ingat lagu Jawa ni sebab ini Herman Tino yang nyanyi. Kita Jawa sama Jawa memang mudah. Ada kata tu tak apalah kan orang tak faham. Si Johara kata, orang Ganu kata, oh Allah, Jawa pula ni. Ya, okey. So bila kita melakukan satu tak nak orang tahu, itu ya. Kita bersedekah nak bubuh berapa ni Cik Zul? You sedekah 1000 ni pada masjid ni, nak bubuh nama Cik Zul. Tak. Bubuh situ hamba Allah. Ramai orang bila sedekah 1000, nama saya Zul Azri bin, tu bubuhnya Zul, huruf besar. Bila 1000 nama, bila RM5, bubuh hamba Allah lah, RM5. Hamba Allah. Malu saya. Bila RM5 hamba Allah, bila 500 Zul Azri. Dengan bin datuk dia pun masuk nama. So bila kita buat satu perkara, kita malu orang tahu, kita tak nak orang tahu, kita tak nak orang puji, itu tanda ikhlas. Dan kita bukan saja tak nak orang tahu, kita malu kalau orang tahu. Alamak, kita belanja orang, ya kenapa you banyak Allah terima kasih. Kita sorok-sorok cakap kat tauke itu, jangan cakap siapa-siapa, ya saya bayarkan semua dalam kedai ni. Yang dia pun terus cabut. Tiba-tiba orang kejar kita. Allah terima kasih. Kita pun rasa malu orang tahu sebab kita tak nak tahu. Suami yang ikhlas cuci pinggan diam-diam aja. Dia tak nak isteri tahu, ya, sorok-sorok dia cuci pinggan, dia cuci baju ke apa ke, senyap-senyap aja. Dia kalau boleh tak nak isteri tahu. Itu confirm ikhlas. Ya, dan kita buat lillahi ta'ala, bukan sebab nak nama, sebab kita nak Allah. Ini tanggungjawab saya. Ya, Allah suka orang yang buat begini, Allah suka orang sedekah subuh. Tak ada sebab pun saya buat ni, orang tak tahu pun, saya tak pernah cakap siapa-siapa pun saya sedekah subuh. InsyaAllah ikhlas. Itu tanda. Dan ingat, keikhlasan juga bukan satu destinasi, satu perjalanan. Jangan mengaku, Alhamdulillah, apa aku buat sekarang dah ikhlas. Jangan perasan. Ingat, setan pernah ambil MC. Bila awak perasan awak dah ikhlas, ya, sebab Aisyah kata, siapakah orang yang jahat, wahai Aisyah? Orang yang jahat ialah orang yang rasa dia dah baik. Siapakah orang yang baik? Orang yang baik, kata Aisyah, ialah orang yang rasa dirinya banyak dosa, segera bertaubat. Dirinya banyak kelemahan, atasi satu persatu, moving forward. Itu orang yang baik. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah, walaupun kita banyak dosa, banyak kelemahan, kita atas landasan untuk jadi orang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk. Tu dia GT pun nak masuk tu. Tok Abah, terima kasihlah perkongsian. Saya malam ni ya. Malam ni kita dapat banyak sangat ilmu-ilmu tentang nak mengenali potensi diri tu GT sebenarnya. Betul. Kalau kita recap sikit GT, jom kita recap sikit. Saya recap, saya suka satu perkara lah tentang Cik Johanna tadi. Kalau kita nakkan jodoh tu, saya pun Tok Abah, saya dengan Coach Zul pun boleh minta doa jodoh tadi. Kau jangan buat pasal. Ya. Yang seorang boleh. Pun Tak boleh. Mungkin apply kepada yang tertentu sajalah. Ada. Guru Teddy ni dia berani cakap je, bukan berani buat, dia berani cakap je. Zul sama juga, berani cakap je. Nasib alhamdulillah isteri saya dah left daripada Zoom ni. nampak takut bini, nampak takut bini. Nampak tiba-tiba aircon ni rasa panas GT soalan tadi. Tu recapnya lah Kuzul. Recap tu ya. Recap saja.
Alhamdulillah. Okay. Jadi kalau kita lihat Datuk apa yang saya dapat kat sini, kalau kita nak lihat kepada potensi kita secara analisis sendirinya, kita boleh rujuk yang pertama sekali adalah nama kita tu sendiri Datuk sebab nama tu adalah pilihan daripada Allah. Sesungguhnya Allah ni dah bagi nama tu sejak sebelum kita lahir lagi sebenarnya, dan nama itu jugalah yang akan disebut pada akhirat nanti. Maksudnya nama kita pada hari ini tu memiliki satu roh ataupun satu signal kepada kita untuk perlihatkan diri kita nama apa dengan kekuatan apa sebenarnya pada nama itu. Satulah yang saya tengok. Kemudian kita juga diutuskan mengikut tarikh tertentu, tarikh lahir. Sebab tu kalau kita tengok Datuk dia banyak tanya tentang tarikh bila, mesti ada sebab. Kenapa kita lahir pada bulan Disember? Kenapa tak pada bulan Januari? Rupanya itu juga mempunyai sebab, perkaitan, dan anak nombor berapa hari bulan. Wah, rupanya ini di antara analisiskan diri yang untuk kita kenal diri kita. Kalau kita baca buku, dia kata macam tu, dia jadi tak seronok. Jadi why not kita access dulu nama kita, rupanya, oh aku ni macam ni. Aku ni lahir dekat sini. Aku ni anak nombor 1. Aku ni anak bongsu. Itu di antara benda yang kita boleh ambil sebagai perkara yang utama nak mengenali diri sendiri. Betul ke tu Datuk? Betul. Coach Zul, saya nak tambah Ya. sikit tentang yang ini. Dia boleh meningkatkan kita punya confidence dan aura diri. Kerana sekiranya Ya. kita api, kita tetap api. Iya. Sekiranya kita adalah air, kita betul. tetap air. Begitu. Silakan Datuk. Alhamdulillah. Saya nampak Mungkin tadi- Datuk boleh huraikan, Datuk, mungkin Datuk boleh tambah sedikit sebagai rumusan Datuk, apa kesan dia Datuk bila kita dah kenali potensi diri kita ni, dan ialah bukannya boleh berubah 100% Datuk. Jadi mungkin Datuk nak sentuh sedikit apa yang Datuk boleh sampaikan pesanan, okay? Bila kita dah tahu kita ni macam ni. Jadi apa tindakan yang kita perlu letak ataupun mungkin satu penanda aras yang memberitahu kita dah pun mencapai tahap potensi diri kita tu. Mungkin itu di antara rumusan lah Datuk. Silakan Baik. Datuk. Dipersilakan. Sebelum saya pergi ke rumusan, cuma ada tadi saya terbaca orang tanya cakap tentang anak sulung, anak bongsu, anak nombor 2, anak sulung. Apa kata kalau orang tu yang anak tunggal? Dia kata sini, aku tak pernah sebut tentang anak tunggal. Betul juga. Tapi ialah cara mengenal diri ni, satu ialah bilangan dalam keluarga jadi isu pun ada pengaruh. Ya, jangan lupa ya, Nabi SAW ialah anak tunggal. Nabi Muhammad SAW adalah anak tunggal. So tak ada isu. Ya, so anak tunggal ini Allah akan jadikan luar biasa. Dan tarikh lahir kita, jangan kita jadi syirik atau khurafat. Ya, sebab dia ni percaya pada numerologi ke, pada zodiak ke? Tak. Tok Abah tak pakai zodiak, tak pakai numerologi, itu boleh membawa pada syirik. Tetapi rupanya kata pakar yang mengkaji, waktu kita lahir, getaran matahari, bulan, bintang dan semua planetary system bergetar tu, getaran itu akan mempengaruhi perangai kita. So itu dia punya signifikannya. Dan Tok Abah berdasarkan pada pengalaman dan kajian Tok Abah selama 44 tahun, kita compilekan data-data tu, akhirnya membuat rumusan tentang sifat-sifat berkaitan dengan bulan-bulan tertentu. Jadi tak ada kaitan dengan zodiak, tak ada kaitan dengan numerologi yang boleh membawa kepada syirik untuk orang Islam. Ya, okey. Itu satu perkara lah. Habis dah tahu, kata Coach Zul tadi, dah tahu kita punya perangai. Ya, so apa signifikannya dan apa yang moving forward, apa yang patut kita lakukan. Kita kena ingat bahawa jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik, kata Ali, orang yang baik kalau dia ada kat pejabat, ada kat masyarakat, ada kat kilang, ada kat tempat kerja, ada kat dalam kedai, ya, orang suka. Orang yang baik kalau kita ada, orang suka. Kalau tak ada, orang rindu. Kalau kita mati, orang tangisi. Tok Abah tambah, kata-kata kita jadi diingati dan tindak tanduk kita diteladani. Itu mudah-mudahan jadi asbab, ya, kita nak jadi aset kepada orang lain. Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi untuk jadi aset memberi manfaat yang maksimum kepada orang lain, kita kena majukan diri kita untuk jadi orang yang terbaik. Dan kecemerlangan berada di luar zon selesa. Jadi kalau kita nak jadi cemerlang dan keluar dari zon selesa, kita kena tahu kekuatan-kekuatan kita dan kita serlahkan, keluarkan satu persatu sampai mati. Kita ada kekuatan dalam diri, tapi kita tak kenal pasti, tak keluarkan sampai mati, Allah akan tanya nanti. Aku bagi kau kekuatan, kepandaian, kepetahan, ilmu, kreativiti, inovasi, tapi kau tak gunakan.
Jadi kita tak boleh jawab. Ya, sebab bila kita ada satu aset tapi kita tidak gunakan, maka kita kufur nikmat. Allah takkan ubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasib mereka sendiri dengan aset-aset yang ada pada diri kita. Jadi macam mana kita nak gunakan aset kalau tak kenal diri? Satu. Keduanya, kita kena kenal pasti apa kelemahan-kelemahan kita untuk kita atasi satu persatu. Macam mana kita nak atasi kelemahan kalau kita tak kenal pasti kelemahan kita? Macam mana kita nak cari ubat kalau kita tak perasan kita ada penyakit? Jadi kita, aku okey. Aku tak ada sakit nak buat apa. Jadi kita tak akan cari ubat. Itu yang kita akhirnya tidak boleh berubah. Itu sebabnya kita kena terus berubah dan berubah dan berubah. Kalau kita tak berubah, automatik kita masuk golongan yang tertipu. Siapa tipu? Kita tipu diri kita. Orang yang hari ini sama macam semalam, sabda Nabi, orang yang tertipu. Takut-takut kita masuk golongan ketiga. Orang yang cilaka, laknatullah. Orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Jadi kalau kita tak kenal diri kita, tak kenal kekuatan untuk diserlahkan, tak ada kenal kelemahan-kelemahan untuk diatasi, tak kenal bakat-bakat untuk dipupuk dan diperkembangkan juga untuk jadi aset agar kita memberi manfaat pada orang lain, takut-takut nanti kita akan dipersoalkan oleh Allah dan kita tak boleh jawab. Itu dia signifikannya kita mengenal peribadi diri kita, potensi diri kita untuk kita jadi aset. Bukan nak berbangga-bangga, tapi satu perkara lah yang Tok Abang nak pesan sebagai penutup yang sangat signifikan. Cara terbaik untuk membangunkan diri kita agar kita dapat serlahkan potensi ialah dengan menolong orang lain. Bantu orang lain untuk berjaya. Bantu orang lain untuk mengenal diri. Bantu orang lain untuk sukses. Ya, seperti sabda Nabi, Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya dengan ikhlas. Confucius kata, kalau kamu tolong ramai orang untuk berjaya, kamu akan berjaya. Kalau kamu dengki pada orang yang berjaya, kamu sukar untuk berjaya. Apatah lagi kalau kamu silang, kamu sabotage, kamu menganiaya orang daripada berjaya, maka kamu pasti tidak akan berjaya. Dan bila kita dah berubah luar dalam secara komprehensif dan secara istiqamah, kita dah berubah. Dah berubah hati kita, betulkan hati kita, betulkan kepala, betulkan tindak tanduk kita secara istiqamah. Jangan takut. Kata Paulo Coelho, bila kita mengubah diri kita bertambah cemerlang, Allah akan ubah semua orang di sekitar kita untuk sama-sama maju ke depan. Sebab semua perkara dalam dunia seimbang. So bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang. Dunia kita lah tak seimbang. Jadi Allah akan ubah semua orang di sekitar kita berubah sama seimbang balik. So kalau suami bertambah baik, isteri tak berubah, Allah akan ubah isteri menjadi baik. Tapi kalau suami dah bertambah baik, Zul, isteri masih tak nak berubah, maka kita wajar berubah isteri. Tak faham tak apa. So itulah rumusan dari Tok Abah. Mudah-mudahan kita dapat terus mengenal potensi diri kita dan memperkasa potensi kita untuk jadi hamba Allah yang dikasihi dengan berubah dan berubah sampai mati. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah Datuk. Satu signal yang cukup mantap di hujung tadi tu Datuk. Yang itu paling faham sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi berkongsi ilmu dalam majlis kita pada malam ini Datuk. Cuma nak tanyalah Datuk, sebab ramai tanya Datuk, macam mana nak dapat buku-buku Datuk ni? Dia ada laman web ke? Dia ada tempat yang boleh pergi tengok ke Datuk? Buku tentang kenali potensi diri ke, syaitan tak minta MC ke? Macam mana tu Datuk? Boleh Datuk? Sikit Datuk. Saya pun kebanyakan buku Tok Abah ni dikeluarkan oleh PTS dan juga oleh Telaga Biru. PTS, Telaga Biru dan juga Karang Kraft. Buku yang ingat setan ambil MC tu, pernah ambil MC tu daripada Karang Kraft. So tiga publishers. Sama ada Karang Kraft, Telaga Biru ataupun PTS Publication. Semua buku Tok Abah yang 40, sekarang 43 buah, semua dikeluarkan oleh 3 penerbit ini. Google lah, maka ada senarai itu insyaAllah. Dan I think kebanyakan buku-buku yang terbaru masih ada in stock, yang dah lama tu mungkin dah out of stock. InsyaAllah. InsyaAllah. Seperti kata pepatah Arab, khairun nas anfa'uhum linnas. So anda boleh dapatkan buku-buku Datuk supaya anda boleh tolong diri dan tolong lagi orang lain, insyaAllah.
InsyaAllah. So jadinya Coach Zul, kita ada apa-apa tamat, mungkin Datuk boleh baca doa ke untuk kita semua ke macam mana? Itulah ada juga permintaan tu Datuk, nak minta Datuk doa lagi sekali macam NPM 1 hari tu kita minta Datuk doakan untuk usahawan-usahawan ni. Hari tu kita nak jadi magnet rezeki Datuk. Dan hari ni kita nak berubah diri pula Datuk sebab kita nak masuk tahun 2022 ni Datuk. Dia tidak ada nak cuba-cuba, kali ni dah serius dah ni Datuk. Kita dah perik dah dengan PKP yang lalu dan mungkin selepas ini kita nak berubah diri kita, moga-moga pada tahun 2022 nanti ataupun bermula esok, bermula pada malam ini kita nak segera berubah insya-Allah Datuk. Dipersilakan Datuk. Baik, mudah-mudahan kita mulakan dengan Al-Fatihah yang kita hadiahkan paling untuk Rasulullah SAW, keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in tabi'in, guru-guru kita yang masih hidup atau sudah tiada dan keluarga kita yang masih hidup ataupun sudah tiada ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dani qahr rijal. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas sihah wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizq wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata mal iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Unmute dulu Coach Zul. Unmute dulu Coach Zul. Ya, lupa pula nak unmute ni kan. Terima kasih banyak Datuk lagi sekali Datuk. Kita nak bergambar beramai-ramai dengan semua sekali usahawan-usahawan yang ada pada malam ini. Jom kita onkan kamera sikit guys. Dia bukan senang nak ajak Datuk. Jangan lupa esok kita ada Abang Abu Mekanik Wang bersama dengan kita, seorang lagi ikon untuk membantu kita mengembangkan lagi duit. Malam ni ubah potensi diri, esok ubah potensi duit pula insya-Allah. Tu dia Datuk, jangan jangan serik menerima undangan daripada saya sendiri dan mewakili sahabat-sahabat di sini Datuk. Cukup-cukup seronok menerima ilmu daripada Datuk yang tidak jemu-jemu untuk berkongsi sehingga ke hari ini. Alhamdulillah yang telah menjadikan diri kita, diri sahabat-sahabat semua untuk berubah dari masa ke semasa insya-Allah. InsyaAllah halalkan juga ilmu-ilmunya Datuk insya-Allah. Ya Datuk. Okey, jom kita ambil gambar. Betul? Alright, boleh. 3 2 1. Okay. Stay. Onkan kamera tu. Siapa-siapa nak ambil gambar sendiri dengan Datuk, pandai-pandailah adjust galeri dia sendiri. Alright. Seterusnya 3 2 1. Cantik. Alright, stay. Okay, page yang berikutnya 3 2 1. Oh lama, ramai betul on camera sejak akhir-akhir ni. Okay. Oh, 6 waktu lebih lah. Alhamdulillah. Okay, right. 3 2 1. Okay, thank you so much.
Okey, dan yang terakhir sekali 3, 2, 1. Okey, Guru tadi, silakan. Alright, terima kasih. Terima kasih Datuk dan terima kasih semua kerana hadir pada sesi kita. InsyaAllah kepada anda yang lain, GT mohon kepada anda, esok kita akan bersama dengan Abang Abu. Jadinya GT mohon kepada anda tolong tulis dekat ruang komen pukul berapa yang perlu kita ada sini. Pukul berapa yang kita perlu ada sini. Datuk nak tengok komitmen, ada perubahan ke lepas bagi tahu Datuk ni? Semua berubah ke tidak? Ke masih biasa-biasa? InsyaAllah ada 8.30. Yes, kita akan mulakan 8.30. 8.30 kerana 9 bersama dengan Abang Abu. Boleh kita akan buka pintu kita bermula 8.30. InsyaAllah. Kita nak bawa masuk kita punya coach dulu, Silakan. GT. Okey. Untuk naik pentas, untuk bergambar. Kena kenangan bersama dengan Datuk. Kozul mana? Kozul naik? Oh, saya belum You tak naik lagi? Okay. Yes. Mana Coach Syamil? Coach Syamil tak ada? Okey. Coach Syamil tak ada? Tak nampak? Tak ada. Tak ada. Okey, right. Okay guys, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Okay, mungkin ada siapa-siapa nak sampaikan terima kasih ke kepada Datuk? Silakan, geng. Yes, Coach Ijul. Coach Humedin, silakan. Terima kasih banyak Datuk. Banyak manfaat dapat. Saya sangat-sangat hargai. Saya banyak belajar dengan Datuk. Tadi sangat idola saya, banyak mengikuti perkongsian daripada Datuk. Saya insyaAllah sangat bermanfaat sesi ini. Apa yang dapat tu kita boleh amalkan dan sahabat-sahabat amalkan. InsyaAllah apa yang disampaikan tu sangat bermanfaat. Moga saya doakan Datuk dan keluarga sihat dan dapat beri manfaat lagi pada lebih ramai orang. Dan doakan kami juga cemerlang dapat juga seperti mana Datuk dapat beri manfaat lagi kepada lebih ramai orang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk. Amin. Alhamdulillah, sama-sama. Okay, saya pun ambil peluang Datuk Syahril nak ucap terima kasih banyak Datuk. Minta Datuk doakan kami trainer-trainer ni supaya jadi, saya punya impian nak jadi international speaker Datuk. Impian tu besar. Bahkan semoga jadi asbab untuk saya bagi manfaat pada banyak orang lah. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey Datuk, peluang ni saya nak ucapkan terima kasih lah Datuk. Pertama kena sudi hadir ke program kami ni. And then terima kasih juga kata ilmu yang disampaikan hari ini. Banyak yang boleh kita belajar. Okey, hari itu kita dah jemput sekali, dah ada ilmu yang bermanfaat. Kali ni tambah lagi. Okey, walaupun jemput orang yang sama tapi ilmu dia tu bertambah-tambah. Okey, alhamdulillah Datuk. Okey, insya-Allah kita amalkan kita kata ilmu yang disampaikan oleh Datuk dan doakanlah kami kat sini. Okey, untuk kita kata berdakwah ilmu. Okey, dalam dunia keusahawanan. Okey. Amin. Itu saja Datuk. Terima kasih banyak. Sama. Alright, terima kasih. Sebelum Kozul bagi tahu yang pengelas, Datuk, terima kasih Datuk atas ilmu-ilmu hari ini. Saya pun sebenarnya TTT saya bawah DMFK Inspiration sebenarnya. Terima kasih. Saya pun TTT saya under Tuan Haji Arwah. Allah yarham Tuan Haji Tajuddin. Saya dengan Coach Syamil, batch Tuan Haji Tajuddin. Terima kasih kerana ilmu malam ni. Terima kasih kerana doa. InsyaAllah doakan kami lebih membantu lebih ramai orang di Malaysia dan juga di international. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Amin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu saja Datuk. Baik. Alhamdulillah. Jumpa lagi Datuk, insya-Allah. InsyaAllah. Selamat. Okay. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jumpa lagi esok insya-Allah. Okay, bangun jumpa awal esok. pagi. 8.30 pagi kita dah mula on GT. Betul-betul kita akan buka pintu. Buka pintu Dewan pada 8.30. Ya. Siapa cepat dapat seat depan. ClickUp is the fastest growing productivity tool. Insya-Allah. Alright, insya-Allah. Sudah Esok habis, pagi Puan. semua jangan lupa bangun. Okey, bangun awal.
Coach Ijol, Coach Syaril apa-apa, ada apa-apa ke kata-kata semangat? Silakan. InsyaAllah, jumpa esok. Bangun awal pagi, doa yang terbaik. Moga yang dapat diamalkan. Esok terutamanya, esok slot Abang Abu tuan-puan. Abang Abu ni dia, saya yang invite dia. Kalau Coach Zul kita wakilkan dia kepada Datuk. Yang Abang Abu pula dia dihantar saya sebagai utusan menjemputnya. Jadi yang esok saya beritahu dekat Abang Abu untuk dia bagi dekat kita jadi hati kering macam mana kita nak dapat potensi wang tu pada masa yang sama untuk kita jadi usahawan yang kental. Sebab siapa yang dengar kisah Abang Abu ni, insya-Allah kita akan rasa kisah kita tu tak berapa nak kuat lagi lah maksudnya kan. Dengan dia punya perjalanan tu kan. Okey, jadi esok get ready semua. Esok pukul 9 akan bersama dengan Garage Wang Abang Abu So get ready untuk datang join awal esok InsyaAllah, insyaAllah. Semangat. Semangat. Okey, bye-bye semua. Mana lagu tadi, Ren? Yakin untuk melabur masa dan kudrat yang ada, tekad dan berani demi mencapai visi. Semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala, berusaha untuk berjaya, takkan mudah. Semangat kita, semangat kita kian membara, semangat kita makin menyala, berusaha untuk berjaya, takkan mudah. Semangat kita takkan mudah, semangat kita takkan mudah, semangat kita. Okey, jumpa esok semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya N Okey, bye-bye.